Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu. Al-wajibu fi haqqir rusuli alaihimus salamu. Wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu fa yajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wat tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadu hadhihi as-sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li shay'in mimma nuhu nahya tahrimin أو كراهة أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. Atau sekalian syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata-mata, pemberian dan ihsan dia. Maka dengan itu masih kita boleh berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi. Dengan Islamnya mak ayah kita, kita dihukumkan Islam. Walaupun kita tak pernah faham Islam, sebab mak ayah kita Islam, kita Islam. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala lagi. Dengan Islam kita perolehi itu, dibesarkan kita dalam satu suasana yang membolehkan kita taat, menjauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala lagi. Diberi kita kesedaran, dilapangkan dada kita, dibukakan fikiran kita, dan ditimbulkan minat dan haluba untuk mempelajari dan mengenali dia, dan untuk mengenali Rasul tercinta. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita berterusan minat, kesungguhan untuk taat. Jadikan kita pula makin iman ni meningkat, makin berusaha untuk mendapat makrifat supaya selamat di akhirat. Alhamdulillah, syukur kita Allah SWT beri khasnya sampai ke pagi ni, pemberian hayat. Alhamdulillah, dan segala akal, penglihatan, pendengaran yang sempurna diberi pula berada dalam satu majlis yang mulia. Semua ni anugerah tak terhingga, wajib atas kita syukur pada dia. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung ni. Di sebuah kitab kita baca, kita nak masuk pada perbahagian ataupun juzuk yang kedua dalam perbahasan ilmu akidah. Kerana perbahasan ilmu akidah ni ada tiga. Ada bab pertama dipanggil bab uluhiyat, bab ketuhanan. Yang kedua dipanggil bab nubuat, bab kerasulan. Bab ketiga dipanggil bab sam'iyat. Itulah bab sam'iyat ni bab-bab yang berkaitan dengan
perkara yang didengari, yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa perkara ghaib yang kita wajib imani dan membenarkan dan tasdikkan dia. Tak pula perkhabaran tu sampai pada tahap mutawatir. Semua perkara tu wajib diimani, wajib kita tasdiki, membenarkan dia tanpa boleh ada apa-apa yang dikurangi. Ada bab tu dipanggil khas, nama dia sam'iyat. Jadi kita nak masuk ni juzuk kedua, itulah bab risalah, bab kerasulan. Kerana dalam agama ni khasnya atas nama agama samawi, agama yang Allah Ta'ala turunkan melalui nabi-nabi dan rasul ni, dan dengan berperantarakan malaikat Jibril sebagai pemberi wahyu. Itulah istilah agama samawi. Semua agama samawi mesti melalui perantaraan rasul. Bahkan takkan ada agama yang direct daripada Allah Ta'ala. Tak mungkin. Pasal Allah Ta'ala bukan sunnah dia. Dia memaklumkan kat kita satu perkara direct melalui utusan dia. Bahkan untuk jadi utusan ni dia mesti melalui malaikat dia. Untuk sampai sesuatu maklumat ketuhanan ni melalui malaikat dia, pada malaikat kepada Nabi Rasul. Cuma ada Nabi Rasul yang istilahnya khas tertentu saja, yang ada direct dengan Allah SWT. Khasnya atas syariat kita, apa yang dia ajar, apa yang diperolehi, apa yang dapat kita ketahui melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau maklumat yang melalui malaikat Jibril, itu namanya Quran. Kalau sabdaan Rasulullah sendiri yang dia ungkapkan dengan perkataan dia, ibarat dia, dengan kalam dia yang semestinya, bukan dengan nafsu dia. Kerana wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tu dipanggil hadis nabawi. Adapun yang direct Allah Ta'ala beri pada Nabi Rasul, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Rasul, tapi diungkapkan oleh Nabi dan Rasul dengan perkataan mereka sendiri, bukan macam mana dia hikayatkan perkataan yang diceritakan oleh Jibril alaihissalam. Ahad tu kalau nisbah pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilah disebut para ulama yang tu dikenal sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi asal nak cerita, dalam agama Islam ni khasnya atas syariat yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mesti melalui Rasul. Dan takkan sempurna iman, bahkan tak jadi beriman lagi kalau orang hanya beriman dengan Tuhan, beriman dengan Allah Ta'ala, tapi tak menerima kerasulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya tak diterima iman Islam melainkan dengan menerima Rasul. Ada Rasul yang bawa, dan khasnya pada kita mestilah Nabi dan Rasul itu tak lain dan tak bukan melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau ada umat-umat dulu yang mereka ni, tok nenek mereka pernah berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih berpegang dengan ajaran daripada kitab Taurat, kitab Injil sebagai rujukan hukum hakam yang diamalkan dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka membenarkan Allah Ta'ala, memang tak ada langsung masalah-masalah akidah bab ketuhanan, cuma mereka ni tak ikut, tak mengakui, tak mengiktiraf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau istilahnya orang ni masih belum muslim, mukmin, belum. Syarat nak jadi muslim mukmin yang SOP dia mencukupi, mestilah dia membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ditasdikkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dia membenarkan setakat Nabi Isa yang bawa Injil, Nabi Musa yang membawa Taurat, walaupun mereka sangat taat, tak pernah berlaku kesalahan dalam bab ketuhanan, dan memang betul-betul ikut syariat macam mana dalam kitab Taurat dan Injil yang asli, yang tak bukan ubah yang macam ni, mereka masih berpegang dengan ajaran yang betul itu,
tapi tak beriman dengan Nabi SAW atas namanya kafir. Cuma kafir macam ni ada istilah istimewa sikit mereka. Mereka dipanggil kafir kitabi, kafir ahli kitab. Cuma dobit dia tadi lah, pegang betul-betul Taurat Injil. Mereka ni bukan baru masuk jadi ahli kitab. Bahkan tok nenek moyang mereka dulu memang bersalah-silah, berhubung sampai pada Nabi Musa, sampai pada Nabi Isa, pernah bertemu, berguru. Jadi anak murid keturunan mereka tu dah berpegang betul-betul dengan semua ajaran dalam kitab Taurat, kitab Injil. Tak ada langsung perubahan-perubahan pelik-pelik macam mana pahaman Kristian apa dok mengaku anak Allah pada Nabi Isa lah seumpamanya. Mereka tak ada langsung bercampur gaur dengan pahaman-pahaman sesat macam ni. Berpegang teguh dengan ajaran dalam kitab Taurat Injil, apa yang diajar pada Nabi Musa, Nabi Isa antaranya. Pegang sungguh-sungguh, tak ada langsung ajaran-ajaran baru yang dibawa oleh mereka. Tapi tak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dikenali sebagai ahli kitab, kafir kitabi, kafir ahli kitab, kafir ahli kitab. Jadi asal nak bicara, mesti semua agama yang benar ni yang Allah Ta'ala isyaratkan, inna dina indallah lil Islam, din di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam, mestilah melalui Nabi Rasul. Khasnya antara bawa syariat baru, Rasul. Mesti ada Rasul-Rasul. Satu kaedah kita takkan boleh ikut Quran melainkan ikut Rasul. Dan Rasulullah pula nak ikut Rasulullah dah wafat. Takkan boleh kita ikut Rasul melainkan ikut ulama. Dan ulama pun mesti ulama yang menepati kriteria yang kita kena ikut dengan dia. Ulama tu atau istilahnya mesti ulama yang warasatul anbiya, yang bercirikan atas akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan mana ada nas Quran hadisnya dan ada kesepakatan di kalangan ulama-ulama mujtahidin untuk membuat satu keputusan. Mereka pula sepakat, tak ada khilaf langsung, khasnya dalam bab akidah ni, menyatakan beberapa perkara berkaitan dengan disiplin bab akidah ni tak ada bercanggah langsung di kalangan mereka. Atas istilahnya yang tu dipanggil ijma' di kalangan kalau sahabat lah. Jadi apa yang kita duk belajar dengan sifat 20 ni termasuk dalam benda-benda yang telah diijma' oleh semua sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan semua ulama-ulama muktabar menceritakan dan mengkhabarkan macam mana kita duk belajar dalam akidah. Semua perkabaran dan maklumat tu datang mutawatir melalui rasul-rasul. Salah sila asal dia sampai pada pewaris Nabi Rasul ni ke kita. Jadi takkan boleh kita kenal ni mesti melalui proses ni. Ada istilah rangkaian salah silah tok guru kita kepada siapa sebelumnya, sampailah tabi'in Rasulullah, sampailah daripada Rasulullah ke Jibril alaihi wassalatu wassalam. Mesti betul perjalanan ni. Khasnya pada zaman kita ni atas istilah yang telah dirumuskan, mesti mengikut manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Atas nama khas disyarah oleh para ulama. Siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah ni? Mengikut dalam kitab syarah bagi Ihya Ulumuddin Syekh Murtada Ar-Zabidi, dia sebut idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Bila disebut ahli sunnah wal jamaah pada zaman kita lah ni, dia tak akan pergi kepada makna lain melainkan mereka itu ialah asyairah wal maturidiyah. Kerana asyairah wal maturidiyah ni dia dah jadi istilah untuk nama ulama-ulama rujukan atas nama ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka berdua ni telah menghimpun dan membuat rumusan, telah menghimpunkan perkara yang telah disepakati oleh para sahabat tabi'in, yang mereka bukukan dan tadwinkan dan susun disiplin-disiplin ilmu. Dengan susunan mereka itu, maka kita masih dapat ajaran yang murni, yang betul, yang tepat,
yang atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah tadi itu mestilah dengan mereka ni pula hidup di kalangan salaf, yang bahasanya gitu. Jadi mereka pula menghimpunkan atas pembahasan akidah ada pendapat salaf dan khalaf. Kedua perjalanan salaf dan khalaf ni diajar, di tadwin, disistematikkan pengajaran dia dan pembelajaran dia dengan antipati dalam berakidah, mengikut atau istilahnya dihimpun oleh ulama yang Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ada perjalanan salaf dan khalaf dalam tu. Inilah dipanggil perjalanan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dasar bicara kita ke Rasul, tapi takkan boleh para Rasul melainkan pada pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul atas nama berakidah paling besar nak pakai, mesti atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahli Sunnah wal Jamaah? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Adapun kalau lain pada Asy'ariyah Maturidiyah ni, kalau adalah kata nama lain sekalipun ikut sahabat ke tabi'in, pastinya kalau atas manhaj yang betul, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, mesti apa yang dibawa oleh mereka itu tepat macam mana apa disiplin ilmu yang telah ditadwin dan disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, mestinya. Pasal perjalanan berakidah ni, dia ialah satu perjalanan yang ittifaq, yang ijma', tak ada berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada pun istilah lafzi saja. Contoh salaf khalaf, semestinya tak ada langsung pertentangan berakidah. Cuma dia pertentangan dari sudut kaifiat untuk memahamkan akidah. Adapun salaf khalaf memang tak pernah kelahi dari sudut mentakzimkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Kalau kita faham ni memang salaf dan khalaf, mereka berdua kumpulan ini berada di atas manhaj yang sama, iaitulah nak ta'zim Allah Ta'ala, takbir Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, nak selesaikan apa sepatutnya diselesaikan. Mereka pula memang bersungguh-sungguh untuk menjaga akidah yang betul ni. Satu, kita kena berpegang kepada apa disiplin ilmu yang telah disebut dan disenaraikan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah atas nama Asy'ariyah Maturidiyah ini. Pasal pada perjalanan mereka lah yang terjamin tepat dan mengikut macam mana yang Rasulullah SAW ajar, daripada Rasulullah sampai pada kita ni melalui proses silsilah ilmu yang betul, tak ada sedikit pun penyelewengan. Kerana kalau perhati elok apa yang ada dalam intipati pada ajaran sifat 20 tu, khasnya dalam akidah tu, kita akan dapati semuanya ulama-ulama di atas manhaj yang sama ni tepat, tak ada ubah langsung. Jadi khasnya kita nak bicara, selepas bicara bab ketuhanan, bab Rasul lah. Ada bab kita dengan Rasulullah ni tak ada masalah langsung. InsyaAllah kita tengok apa dulu, mudah je pun nak ambil faham dalam bab kerasulan ni. Asal nak sebut kerana kita takkan boleh kenal Tuhan, kenal Allah Ta'ala, melainkan Rasulullah yang mengajar kita kenal dia. Dengan bimbingan wahyu pula dia ajarkan proses-proses kaedah pengajaran, pembelajaran macam mana didatangkan Jibril satu ketika untuk bersoal jawab dan sebagainya, untuk mengajar prinsip-prinsip belajar, konsep belajar, cara belajar, kaifiat belajar antaranya. Dan bila kita faham tak boleh dapat Islam ni melainkan dengan Rasul, mesti ada satu kecintaan besar kita pada Rasul-Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal tak akan boleh cinta pada Allah Ta'ala mesti melalui cinta pada Rasul dulu. Mustahil boleh sampai cinta pada Allah Ta'ala, kenal pada Allah Ta'ala, melainkan mesti kenal pada Rasul dulu. Terhalang untuk dapat cinta Allah Ta'ala kalau tak membenarkan Nabi SAW. Mustahil boleh sampai. Satu, kita diajar mengikut prinsip ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, nisbah zikir kita ke Allah Ta'ala satu hal. Masa yang sama tak pernah diajar melupakan kita berselawat dan salam atas Nabi SAW. Pasal apa? Pasal kita ada hubungan ke Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Takkan ada apa kedudukan kita yang boleh melebihi Rasulullah. Mustahil.
Begitu juga apatah lagi para ulama, para awliya yang dahulu pada kita. Mustahil kita boleh menandingi mereka. Satu, bila tak boleh menandingi ni, maka ambillah usulub yang telah mereka ni, orang umat dahulu ni, khasnya perjalanan salaf, khalaf yang telah dirumuskan dalam atau istilah Asy'ariyah Maturidiyah ni. Siapa tak mau ikut ni, istilahnya takabur dengan ilmu. Pasal apa? Degil, mangkak, apa lagi, bebai, tak nak pergi ikut keputusan yang telah diputuskan oleh para ulama silam dengan mempunyai peraturan yang sangat ketat untuk menceritakan mazhab, kaedah, pendapat, mempunyai disiplin yang sangat mantap dan kemas. Habis-habis ada orang kalau tak mau ikut perjalanan ni, hati-hatilah dengan mereka. Sikitlah ke sana sebelum masuk bab Rasul ni, pasal memahami bab Rasul satu perkara yang sah. Satu, tak sempurna la ilaha illallah melainkan Muhammadur Rasulullah SAW. Tu nak syarah ke sana tu. Dan bila sebut perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah ni, yang istilah juga oleh para ulama kita yang berlaku ijma' padanya adalah apa-apa yang telah disimpul, yang telah diformulasikan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau ada lah orang nak sebut ada nama-nama lain, ahli hadis apa, pendapat Hanabilah lah apa sebagainya, memang tak ada lari sedikit pun daripada apa rumusan yang disebut dalam kaedah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tak lari sikit pun. Sama. Bahkan huwa, hiya. Istilah Arab lah sikit tu. Apa dia? Apa yang diajar oleh dan dirumuskan oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi adalah tepat betul-betul macam mana mereka disebut Hambali, apa yang disebut sebagai ahli hadis, ahli tafsir, ulama-ulama salaf, semua mesti memang akan kena tally tepat, tak akan ada bercanggah langsung daripada apa yang diistilahkan sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang diistilahkan sebagai ahli sunnah wal jamaah, itulah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada bertentangnya, camlah ada something wrong there. Itu kaedahnya. Pasal Islam ni bukan agama baru tergigih-gigih nak belajar. Ulama semua dulu pakar-pakar, pula tu ada yang dah meninggal berapa ramai. Mereka dah gunakan segala kederat mereka untuk menyempurnakan syarahan dan perkara yang berkaitan buat syariat ni. Mereka pun dah meninggal, dah menggunakan segala keupayaan yang ada pada mereka dari segi kecerdikan, sanad, pembelajaran, sahabat, tabi'in, tabi'in, semua itu digunakan sepenuhnya untuk taat pada Allah Ta'ala. Jadi semestinya takkan ada pada mereka ni apa-apa nama khianat sama sekali, khasnya Nabi Rasulullah. Adapun para ulama yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Ta'ala, mereka pun takkan sengajanya membuat benda-benda dosa, jangan kata dosa yang haram, yang makruh pun, bahkan khilaf aula pun, yang kata Nabi, para ulama awliyaullah pun mereka dah hidup macam ni. Tentu kita kena ikut ulama-ulama yang rabbaniin, yang jaga agama. Tapi kalau agama ni diperintah oleh orang yang dia perintah agama, dia ajar agama, dia takbir agama, tapi hidup lifestyle dia macam tak ada agama je, itu masalah kita. Satu, kalau kita ikut ulama-ulama yang memang ada agama dan mengikut pula perjalanan macam mana ulama-ulama dulu, insya-Allah kita pun dapat agama macam mana ulama-ulama dan umat-umat dulu dapat agama. Tapi kalau kita tak ikut perjalanan daripada ahli ulama tu, guru kita, kadang-kadang jadi penjawat agama, kasar sikit. Kadang menjadi pegawai agama, kadang jadi pengarah agama, pergi bahasa-bahasa contoh itu kan. Kadang jadi pegawai agama, kadang jadi menteri agama, tapi hidup macam tak ada agama. Kacau sikit bahasa tu. Pula tu dia takbir agama. Jadi dia bukan takbir agama mengikut apa yang agama Rasulullah ajar melalui sahabat tabi'in, tabi'in, tapi dia akan buat agama mengikut perspektif dia punya agama. Agama pada pahaman dia. Agama pada kepala otak dia. Agama pada nafsu dia. Agama pada SOP dia. Kasar sikit lah saya sebut ni. Betul tak betul, enggak lah saya khabar.
Pasal kita ada disiplin. Kita nak beragama mengikut din yang inna dina indallah, bukan indan nas, bukan indal malik, indal indal muluk, indal a'immah. Oh tak. Kalau kata ada nama a'immah, imam, ulama sekalipun, semua tu ada sandaran dia, ada tempat ambilan dia, ada salah silah dia, ada hubungan antara satu sama lain yang sampai kepada kita untuk menjelaskan inilah jalan agama. Itulah sikit lalu. Satu, kita kena belajar daripada orang yang betul-betul memang ambil agama, daripada jalan dia yang betul. Orang ni lah kita kena ambil. Kalau kita ambil agama orang yang tak pernah ngaji agama, tapi dilantik sebagai pegawai agama, contohlah kan, tak semua orang jadi pegawai agama, mengaji agama tau. Yang kerja pejabat agama pun kerana tak pernah sekolah agama, tapi pasal ada sijil dia tinggi apa dan sebagainya, tapi boleh duduk di pejabat agama, boleh jadi pegang jawatan besar dalam majlis agama. Oh, kasar sikit lah ayat-ayat tu kan. Memang macam tu urusan dunia, macam tu lah. Tambah pula kalau sistem kita ni, kadang-kadang orang memang bukan dalam urusan agama, tapi dibawa masuk untuk menguruskan urusan agama. Kacau. Isyarat Nabi SAW, iza wusidal amru li ghairi ahliya fantadri sa'ah kama qala. Apabila disandarkan satu urusan bukan kepada ahli dia, tunggulah lingkup dan rosaknya perkara itu. Memang lingkup dan rosak. Bila urusan agama bukan diurus oleh orang yang reti agama dan faham agama dan ahli agama, dan orang yang memang dia nak menegakkan agama, dia cinta pada agama, dia suka pada agama, dia minat agama. Memang agama ni adalah cara hidup dia, lifestyle dia, jiwa raga dia ialah untuk menegakkan agama. Kalau tak ada daripada orang yang macam ni, memang rosak agama. Atau kita belajar kalau daripada tutup guru yang memang siang malam pagi petang mereka ni memang nak menegakkan agama, tanpa ada ambil bayaran, tanpa ada ambil jawatan, tanpa ada ambil manfaat daripada makhluk atas semata-mata untuk ambil manfaat dunia, tapi betul-betul hidup mereka ni untuk menegakkan agama. Mereka sendiri ialah orang beragama, jaga agama, taat sungguh dengan Allah Ta'ala dan Rasul, jaga sungguh semua bab zahir dan batinnya. Orang macam ni lah kalau kita belajar, kita pun akan dapat agama. Kalau tidak, tak tahulah. Itu yang kadang-kadang kita tengok satu sudut, title ada, nama Al-Hafiz, Al-Imam, contoh kasar sikit lah saya sebut ni kan, pasal kita nak faham bab Rasul ni, nak faham siapa dia Rasul. Dan Rasul ni satu hal, kita dah Rasul dah tak ada, yang ada peninggalan dia, hadis dia, Quran yang dia tinggalkan. Dan siapa dia nak huraikan Al-Quran hadis ni? Mesti para ulama. Ulama mana? Mestilah ulama yang pewaris Rasul. Macam mana ulama yang pewaris Rasul? Takkan hanya dapat jadi penjawat jadi pegawai-pegawai kerajaan. Itu ke yang pewaris Rasul? Kacau sikit lah kan. Bila pegawai kerajaan ni, dia takkan lantik pegawai-pegawai yang tak sehaluan dengan dia. Dia akan lantik yang sehaluan dengan dia. Pasal yang tak sehaluan dengan dia, sagi tegur dengan dia, melantik dia. Dia akan melantik mesti pegawai-pegawai yang mesti cara berfikiran, metodologi berfikir sama macam dia, manhaj dia. Kalau pegawai yang dia ambil tak sama dengan dia, kacau dia. Berbanding dengan memang ulama-ulama, mereka ni dia bukan atas apa agama yang dibawa oleh pemimpin, apa pahaman dibawa oleh pemimpin, bahkan apa yang dia belajar daripada guru-guru dia dengan salah silah dia untuk dapat ilmu tu, itulah yang diajarkan pada masyarakat. Dia bukan peduli apa pahaman ada pada pemimpin, pada pemerintah, tapi dia nak apa yang Allah Ta'ala titah, apa yang dibawa dan ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang perlu kita ikut, yang hidup mati kita adalah di atas titah perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Mereka ni pula junjung sungguh-sungguh, semau-maunya, sedaya upayanya untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala dengan bercermat. Ulama macam ni lah yang kita ikut. Macam ni lah perjalanan kita.
Atas faham nak kata bab Rasul ni. Atas kita nak faham bab Rasul lah, tengok. Ada benda mudah je, tak susah. Kita pun memang benar dan yakin pada Nabi Rasul ni lama dah. Cuma kalau ada tak betul tu, tengoklah. Ada benda-benda yang kalau dah betul, Alhamdulillah. Kalau tak betul, kena repair balik bagi betul. Kadang-kadang kita kalau tak belajar disiplin betul, kita rasa macam dah betul. Tapi rupanya masih tak betul. Benda ni takkan dapat melainkan dengan belajar. Baik. Jadi asas kita baca ni, nak cerita semua tu, saya nak cerita perjalanan risalah. Perjalanan kerasulan. Memang Rasul, tapi nak sampai kat kita mesti ada pewaris Rasul. Satu saya syarahnya tu. Ada muskil tanya. Saya sebut betul umumnya. Cuma ada bahasa-bahasa kasar sikit saya sebut lah. Ada orang tak tahan dengar tu, pedas tu. Pedas tak pedas, saya tahu. Pasal nak sebut disiplin. Disiplin. Pasal kaedah kita, agama kita, mesti orang yang bawa ni orang yang betul-betul hanifan, musliman, mu'minan, yakinan, haqqan. Mesti orang macam tu. Kalau takat fasiqan, asian, orang fasik, orang asi, munafiqan, masya-Allah. Orang yang hanya muzahiran, mutawakilan, hanya saja menunjukkan cara zahir, seolah-olah mereka ni orang yang bertawakal, mutawari'an, buat-buat wara', buat-buat takwa. Oh, tu tak jadi. Orang yang betul-betul takwa, orang yang betul wara', orang yang betul salih, orang yang betul-betul taat, orang-orang yang memang zakirin, salihin, orang yang saimin, orang yang khashiin, orang ni lah orang yang zakirin, orang yang musallimin, orang macam ni lah yang memang hidup mati dia untuk ni. Orang macam ni lah yang baru dipanggil pewaris Nabi. Pewaris Nabi bukan dengan ilmu saja. Berapa banyak orang ada ilmu tapi dia tak ikut ilmu dia. Orang yang pewaris Nabi ni ialah orang yang walaupun ilmu dia sikit tapi sangat taat. Dan taat dia tu kita akan dapat tepat betul-betul tu. Bahkan takkan ada pun orang yang dia taat tapi dia tak faham siapa Nabi, siapa, tak kenal siapa orang salah. Takkan jadi gitunya. Tapi berapa ramai orang yang kadang ada ilmu sampai universiti, sampai PhD, tapi belum tentu dia boleh taat dan ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia atas petunjuk Nabi yang dapat melalui para ulama kita yang telah disepakati yang nak jadi amalan kehidupan mereka sehari-hari. Belum tentu boleh ikut. Kadang kepiah tak boleh pakai, makan minum pun tak jaga. Anak bini pun tak peduli. Quran bayar, selawat susah. Nanti keluar ayat macam-macam. Apa dia? Bukan wajib benda ni, benda sunat aja. Kalau ulama-ulama rabbaniyin kita ni yang memang taat dengan Allah Ta'ala, oh mereka ni beramal sungguh dengan amalan Rasulullah sehingga capai dia Allah Ta'ala sampai mustahil Allah Ta'ala nak dilupakan. Itu orang yang atas istilah pewaris Nabi ni macam ni tahap mereka kan. Bukan orang yang Allah pun tak mau sebut, Allah pun dia allergic, sebut Allah pun tak ada makna, bagi orang kafir pula pakai kalimah Allah. Kasar sikit lah rasanya bahasa-bahasa macam ni kan. Yang tu kalau kita faham, kita akan kenal lah siapa di hadapan kita, orang yang ikut perintah Allah Ta'ala, siapa tak ikut perintah Allah Ta'ala, siapa yang betul-betul nak agama, siapa yang berpura-pura dengan agama. Kasar sikit lah ayat tu. Kalau betul lah, terasa pedas, kalau betul kan lah perjalanan. Bukan ada apa, saya bukan ada cakap apa pun. Saya nak cerita siapa jalan betul tu ya. Kalau kau rasa kau betul tapi kau berjalan tak betul, semak lah. Kalau kata yang tu betul, apa nak marah pula dengan kita pasal kau dah bawa perjalanan betul kan? Tapi kalau bawa perjalanan tak betul, dia dengar macam ni, dia rasa dia betul, dia dengar tak betul, dia nak marah lah. Marah buat apa? Saya nak betulkan apa yang tak betul. Sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Baik, jadi bab Rasul ni alaihi wassalatu wassalam, fayajibu fi haqqihim, maka wajib pada hak mereka itu. Maksud hak mereka itu tu fi zatihim, pada zat mereka itu. Pasal bila disebut rusul tu nama. Rusul ni jamak daripada rasulun. Rasulani rusul. Quran sebut tilkar rusul. Kalau Muhammadun, Muhammad seorang singular. Muhammadun
Rasulullah, Rasulun. Tapi kalau Rasul-Rasul, Quran sebut qad khalat min qablihimur rusul. Rusul ni ramai. Tu plural dia. Ya, plural, bukan singular. Sikit tengok kenal kalimah Arab, mengaji pi lah sambil-sambil tu kan. Jadi pada Rasul ni mesti ada sifat-sifat ni. Kerana mustahil Rasul tak ada sifat ni. Apa dia? Mudah je. Sidik, amanah, tabligh ma umiru bi tablighihi. Mestilah benar, amanah dan menyampaikan apa yang diperintahkan bagi makhluk. Wa tablighu ma umiru bi tablighi lil khalqi. Menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan bagi makhluk. Ada pelajaran satu nak kena tengok tu. Awal-awal ni nak faham sifat ni sifat wajib bagi Rasul. Dan wajib ni bukan wajib syar'i tapi wajib akli. Dengan mana Nabi Rasul wajib benar, sidik, amanah, tabligh. Kalau ikut sini disebut 3. Masyhur kita duk dengar, kita belajar selalu 4. Kitab kita ni disebut 3 pasal ambil atas jalan ikhtisar. Kerana lazim daripada ada 3 ni, dia mesti ada yang keempat. Apa selalu? Sidik, amanah, tabligh. Tu. Keempat tak sebut pasal apa? Itu yang istilah kalau saya sebut. Dah ada 3 ni, mesti lazim daripada 3 ni, dia ada fatanah. Orang cerdik saja yang dia mesti akan sidik. Kalau tak tahu, dia kata tak tahu. Orang cerdik je macam tu. Orang bodoh, tak tahu pun dia kata dia tahu. Yang dia tahu pun dia boleh selewengkan, tukar pada maklumat lain. Walaupun dia tahu benda tu salah, tapi dia akan tukar. Orang ni bukan cerdik. Orang cerdik ialah orang yang memang kenal yang hak ialah hak, yang batil ialah batil. Macam tu. Yang keempat tu, dalam kitab kita dia tak sebut. Di atas kaedah mantiki kita belajar burhan-burhan tu, tak mana? Sesiapa yang memang ada sidik, amanah dan ada kemampuan untuk tabligh, tentulah dia fatanah. Yang tu sekali lalu. Saja saya nak sebut tu pasal kita selalu dengar sidik, amanah, tabligh, fatanah. Betul yang ni kita dengar 3 je. Mana 3 pula? Mana satu lagi hilang? Kena telan jin ke apa? Awak bodoh ya tu. Mana main ketiga ni? Yang ketiga. Mana yang keempat ni? Yang keempat tu kalau tak sebut pun mesti kita faham Nabi Rasul ialah cerdik. Kerana tak ada orang cerdik silap. Kerana tak ada orang bodoh yang boleh tabligh. Boleh. Satu nak buat kerja tabligh, tak boleh orang bodoh. Mesti orang yang pakar dalam ilmu boleh tabligh. Boleh ke orang mengajar orang tapi dia bodoh? Mustahil. Satu, setiap yang boleh tabligh dia mesti fatanah, mesti cerdik. Pula tu nak mengajar ni bukan sama peringkat. Ada cerdik, ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang muda, ada orang cerdik, ada orang bodoh. Orang yang nak mengajar ni dia mesti boleh mengatasi semua masalah tu. Khalnya kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab, yang dia nak buat kerja ni tabligh. Bila tabligh, dia ada kata dasar dia, perkataan ada balaghah. Dengar sikit ayat tu. Kalau belajar bahasa, kita ngaji sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu je tak jumpa macam saya nak sebut ni. Apa dia? Nak sebut tang balaghah. Tabligh kita dengar jamaah tabligh, saya dengar kan buat dakwah tu kan. Nabi punya dakwah tu satu hal. Dia bukan saja dakwah biasa. Dia bila sebut tabligh, dia mesti ada kata dasar istiqaq dia. Apa dia? Ada balaghah. Mesti dengar balaghah. Innama alainal balagh. Apa dia balaghah ni? Dia ada satu kemahiran, apa lagi yang sebut bahasa? Dia ada satu sifat yang keistimewaan, yang dia boleh ada keupayaan untuk menyampaikan apa sepatutnya disampaikan dengan kepelbagaian cara, uslub, pendekatan, uslub, gaya, cara, kaifiat yang didatangkan tu begitu mendalam, akan masuk ke dalam hati orang yang disampaikan, disebabkan cerdik dan pakarnya mereka untuk menggunakan apa dia gaya bahasa, tata cara
pendek, panjang, ringkas, ataupun menggunakan bahasa-bahasa kiasan, sindir, terbalik, hakiki, majazi, supaya memastikan maklumat yang nak diceritakan tu sampai, tapi menggunakan pelbagai cara, kaifiat dan pendekatan. Dan yang tu yang dipanggil balaghah. Yang itulah dipanggil tabligh. Itulah tabligh. Itulah tabligh tu. Bukan tabligh semata-mata sampai cerita, tapi bermacam perkara tercedera dari segi kepribadian, ketokohan, bahasa yang disampaikan, uslub yang nak diguna, nak guna bahasa kata-kata ringkas ke panjang ke, ataupun nak diulang-ulang ke tak perlu ulang ke, bahasa dia nak gunakan bahasa sindiran ke, bahasa hakiki ke majazi ke, macam tu kot bahasanya, nak guna yang tersurat ke tersirat ke. Nabi Rasul ni orang yang sangat pakar dalam bab tabligh ni. Nampak? Cerdik tak cerdik? Cerdik tak cerdik? Satu tak payah bubuh fatanah. Sebutan pronunciation dia bukan fatanah, tapi fatanah. Dito, fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Betul, alhamdulillah kita ni beruntung macam apa? Kita duduk satu zaman yang para ulama yang pakar-pakar dah ajar kat kita ilmu ni. Cuma bila kita tak dalami, kita hanya belajar secara luaran. Dengar, orang kata apa, pengetahuan yang sangat basic, sangat asas. Hanya common knowledge saja. Sidik amanah tabligh fatanah. Kita rasa kita pandai lah bab agama ni. Siapa? Lama dah belajar wujud tidak bakar, apa yang wajib, apa mustahil, sidik amanah tabligh fatanah. Kitab ni pun cerita tu je, bukan ada cerita lain. Cuma kita belajar first level, mubtadi, baru tadika, apa ni, baru hafal fakta-fakta, tapi tak tahu macam mana syarahan yang nak diambil fakta tu supaya dia dapat pengembangan dan kefahaman yang jitu. Belum lagi. Itu yang kita tengok kita punya tasdik kita ke Allah Ta'ala, ke Rasul lemah. Khasnya atas kita sebut Rasul ni kan, tak mana lemah. Kita faham kita tak boleh dapat syariat melainkan melalui Rasul. Satu sudut tak mana, Rasul ni kalau gitu berjasa tak kat kita? Bagus tak Rasul ni? Baik tak Rasul ni? Kita kena tanya baru kita anggap. Sorry lah saya sebut itu kan. Untuk apa perasaan kita kat Nabi Rasul ni? Tak pernah diajar pun apa perasaan kat Nabi Rasul. Apa amalan kita yang menyebabkan ada interaksi kita dengan dia? Tak pernah diajar pun. Kalau kita hanya sekadar belajar sidik amanah tabligh fatanah, ada tak further information, further instruction, further apa lagi, conversation, apa lagi macam-macam nak sebut, further apa, pelajaran kita, kefahaman kita yang kita nak buat supaya betul-betul ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sampai tahap dia bukan saja cinta, tapi cinta gila punya kepada Nabi-Nabi dan Rasul, apatah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal, ada ke sampai macam tu? Ada. Selawat berapa kali sehari? Pernah dengar tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah dan para malaikat pun berselawat dan salam atas Nabi, kita berapa kali selawat dan salam? Allah yang tak pernah tidur, dia innallaha wa malaikatahu yusalluna, datang dengan fi'il mudhari'. Bukan sallau 'alan nabi, tapi yusalluna, dia menunjukkan hal dan mustaqbal. Tu kalau syarahan macam tu, mana nak dapat information macam tu? Mesti ada further information. Allah sentiasa tak, bukan apa, sentiasa lah, hal dan istiqbal. Yang present ni begitu juga yang to the future. Tak pernah ada ketika yang Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada Nabi SAW. Para malaikat tak pernah berhenti untuk mendoakan dan mengucapkan istighfar untuk Nabi SAW. Para malaikat ni, kalau Allah pun macam tu, malaikat pun macam tu, kita macam mana? Buat keren aja. Saya nak kata apa ni? Kalau takat kita hafal sidik amanah tabligh fatanah, kita tak dapat faham macam tu.
Tak ada pelajaran macam tu. Tak ada orang pun kalau kita tak belajar betul-betul dengan berguru yang betul, yang akan didik dan asuh kita macam tu. Tak ada. Dengar saya sebut, saya berani jamin, tak ada. Tak ada. Tak hati ya. Sebenarnya ajaran tu dah diasuh oleh para ulama kita dulu. Khasnya kita nak dekat dengan tarawih ni kan. Dan tarawih nama pun rehat. Rehat ni 4 rakaat. Amalan-amalan ulama-ulama dulu 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat. Dia ada 4 tarawih. Ada 4 kali rehat. Pasal kan tarawih 20. 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat. Jadi 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat, 4 rehat kan. Seperti saya tulis kan. 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 4, 4, 4, 4, 5, 20. Jadi ada 4 tarawih ni. Dia orang buat apa? Kalau ahli Mekah dia tawaf 7 tarawih pula 4. 7. Ni Mekah awal-awal Islam dulu. Ahli Mekah lah ni tak macam tu. Nak buat pun demo tak sekuat macam mana orang dulu. Jadi kalau orang yang tak duduk di Mekah, Madinah duduk Malaysia ni, macam mana? Jadi apa yang diajar? Antara yang amalan kita Nusantara ni apa? Doa dan selawat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Takkan tak saya dengar? Apa tu? Natlubu maghfiratan wa rahmah. Natlubu maghfiratan wa rahmah. Itu apa? Zikir, selawat, tasbih, subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Nak baca seorang-seorang malah diajarkan kita dalam uslub istilahnya mujawabah. Mujawabah ni apa? Jawab-jawab, berbalas-balas. Engkau kata macam ni, kami jawab macam ni. Engkau kata macam ni, kau jawab macam ni. Pasal apa? Direka tu dia untuk musabaqah bil khairat. Istilahnya berlumba-lumba buat kebajikan. Kalau tidak tak percaya try no. Habis tarawih 4 kali, lepas tu buat apa? Selawat 100 kali. Macam mana? Rajin tak? Cuba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Itu diajar dalam bentuk mujawabah. Mereka ni pakar dari segi memahami syariat, pakar dalam bentuk macam mana nak imbi'as, nak menimbulkan semangat, macam mana nak menimbulkan kehalobaan, keseronokan dalam ibadat. Dia pandai, dia reti. Walaupun benda tu tak ada zaman Nabi, dia tahu semua disiplin-disiplin ilmu tu, dan dia tahu apa yang sebenarnya nak dicapai. Walaupun tengok ibadat tu istilahnya reka zaman Nabi tak ada, tapi wallahi perkara tu memang ma'zun syar'i, diizin oleh syarak. Kalau tak, ulama takkan buat benda macam tu. Bukan benda tu di Nusantara aja. India cara India, Timur Tengah cara Timur Tengah, Pakistan cara Pakistan, semua masing-masing ada. Selawat pula bukan standardized macam ni tempat lain. Sehari India lain lafaz-lafaz dia. Lepas dia Madinah lain, Mekah lain. Dulu lah. Ni tak ada dah. Nak cerita apa tu? Nak cerita nak selawat tu, nak cerita selawat tu asalnya yang mereka ni orang yang faham innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yusalluna ni hal wa istiqbal. Untuk apa kita nak buat supaya rajin berselawat dan salam? Kemujawabah tu. Baca muzaji apa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ayyuhal hadirun sallu ala nabiyikum wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Buat salawat, buat burdah, buat apa tu? Pasal nak Allah pun macam tu kan, sentiasa duk bagi rahmat. Malaikat pun sentiasa berdoa. Kita umat Muhammad ni, dengan sebab tu kita dapat rahmat. Dengan sebab tu kita ni diberi ganjaran pahala, diberi Ramadan. Takkan tak ada apa-apa perasaan dengan Rasulullah. Saya nak sebut apa? Memang kita belajar siddiq, amanah, tabligh, fatanah, tapi nak diajar untuk diasuh kasihkan Rasul, ada selawat dan salam atas Rasul. Tak senang duduk kalau tak berselawat salam atas Nabi SAW ni seharian berapa kali ni. Tak senang duduk. Tak akan boleh kita capai, melainkan kita berguru dengan guru yang memang ada akidah macam tu dengan Nabi SAW. Itu kita belajar selalu macam mana? Ada tak ada apa perasaan macam tu? Ada tak asuhan macam tu? Tak ada. Kalau bagi pun cuba selawat 500 kali sehari semalam, macam mana? Boleh tak habis? Habis apa? Terpaksa tu. Tu. Bukan buat dengan kasih sayang. Bukan buat dengan 5 kali, 100 kali je.
Patutnya 5,000 kali ni. Ada pula 500. Tak padan ni. Ada tak perasaan macam tu? Ataupun 500. Nak mampus apa? 50 pun tak larang nak buat. Takkan nak buat 500? Faham tak saya sebut apa ni? Faham saya sebut apa? Saya nak cerita perasaan tu. Kalau tak boleh buat pun kata dia, aku sikit sangat selawat yang ni. Aku duk sibuk ni. Astagfirullahalazim. Aku duk ingat ni. Contohlah kan. Aku duk ingat buat kerja sana, buat berniaga sana. Madu sana. Contohlah. Buat roti sana. Berniaga sana sini. Sawit, getah, kelapa sawit. Apalah. Macam-macam hal lah. Sampai tak dan aku ingatkan Nabi SAW. Astagfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allah. Sikitnya aku berselawat ini. Ya Allah, kau kali jika aku kasihkan Nabi, aku tak pernah nampak Nabi. Siapa dia ajar-ajar macam tu? Kalau takat belajar sidik amanah talim batanah, sekolah kebangsaan, memang belajar dah. Tapi kita tak diajar untuk pergi tahap tu. Itu level lain, bukan first level, bukan tadika. Tadika tak dapat tu. Tadika ada lah. Apa? Bila maulid, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musim-musim tertentu je. Ada persembahan, apa, selawat, salam, nasyid. Memang bagus. Tapi takkan kita just a ceremony. Kita nak belajar ni i'tiqadi, fil qalbi. Nak jatuh dalam hati ni. Takkan bila ada majlis baru apa? Tangan ni nak nasyid lah ni kan. Takkan bila ada majlis nasyid baru selawat dan salam. Takkan nak tunggu tarawih baru Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam wa barik alaihi. Takkan nak tunggu tarawih baru nak selawat dan salam. Takkan tunggu tarawih baru nak doa radhiyallahu anhum wa radu anhu, kata para sahabat. Takkan tunggu tarawih baru nak sebut Sayyidina Abu Bakar. Tu pun ada orang sebut Bakar ya, ada sebut Umar ya. Tak ada akhlak langsung. Nak mengajarkan kita siapa khulafah Rasyidin yang mereka ni nisbah orang awam yang tak jadi Nabi Rasul ni, mereka ini adalah afdal ummat. Dia afdalul ummat, khairul ummah. Tambah pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. So sepatutnya orang ni lah yang duduk di hati sanubari kita. Sebut nama dia tu rasa megah tak kira. Aku ni pengikut khulafah Rasyidin ni. Rasulullah pun pernah isyarat, addu alaiha bin nawajiz, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Takkan tak ada apa-apa perasaan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Takkan tak ada apa-apa perasaan dengan para sahabat tabi'in, tabi'in. Takkan tak ada apa-apa perasaan dengan istilah ulama salaf dan khalaf ni. Takkan tak ada perasaan. Takkan tak ada doa-doa untuk mereka. Siapa yang nak ajar tu, level tu? Siapa? Kalau takat sidik amanah tabligh batanah, kita dah rasa kita ni umat Nabi lah. Walaupun sembahyang pun tak mana, tak tahu lah. Tak pernah ada perasaan cinta pada seorang. Cinta apa? Apa pun tak ada dengan Nabi. Allahu Akbar. Macam mana pun disiplin mesti ambil. Jadi kita belajar ni sangat asas lah. Asas saya nak sebut tadi, Nabi Rasul ni mereka wajib bersifat sidik amanah tabligh batanah. Asal tadi saya nak sebut kenapa 3 tak sebut 4, nak syarah situ lah. Kenapa wajib dia ni adalah bukan wajib syar'i. Satu, mereka ni wajib benar, mustahil bohong. Kita wajib benar, berdosa bohong. Pasal apa pula macam tu? Pasal wajib kita bercakap benar, kita wajib cakap benar, kita wajib amanah, kita wajib tabligh. Kalau orang tanya, wajib tabligh apa yang kita tahu. Adapun nak wajib tabligh menyampai dakwah ke orang, yang tu wajib juga, tapi wajib fardu kifayah. Ada setara ulama sebut dah apa dia fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau orang tanya kita satu hukum, kita tahu wajib tabligh. Tak cerita bila orang tanya, itu nama kitmanul ilmi. Itu nama menyembunyi ilmu. La'natullah alaihim ajmain. Menyembunyi ilmu ni dapat laknat Allah. Adapun pergi wajib dakwah wajib atas nama fardu kifayah. Kalau ada satu kumpulan orang dah buat, terlepas tanggungjawab tu kat kita. Jadi kita nak sebut sidik amanah tabligh batanah wajib juga. Tapi kalau kita tak sidik, maksudnya bohong, kita khianat,
kita menyembunyi ilmu, ni dipanggil apa? Berdosa, haram. Nabi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, wajib. Itu haram ke kalau dia berdosa? Tak, Nabi Rasul bukan haram kalau dia berdosa. Kalau dia berbohong, dia bukan haram berbohong, dia mustahil bohong, mustahil khianat, mustahil menyembunyi, mustahil tak cerdik. Nabi Rasul takkan tak cerdik. Cikgu pun tak cerdik, kita tak setuju. Kita pun kalau boleh nak jadi cerdik, kita bodoh pun tak sanggup orang kata kita bodoh. Takkan kita nak kata Rasul bodoh? Kita pun rasa kita tak buat maksiat, takkan nak kata Rasul buat maksiat? Rasul pun kita pun takkan sanggup untuk kata kita zalim, takkan nak kata Nabi Rasul zalim? Takkan nak kata Nabi Rasul ni tertipu dengan syaitan? Kita pun tak rasa kena tipu dengan syaitan. Bila kita belajar banyak dalam lagi, kita tak faham apa. Kitalah yang banyak kena tipu dengan syaitan, kitalah yang banyak zalim, kitalah yang banyak khianat, kitalah yang banyak dosa. Kita yang bodoh tak pergi belajar, kita yang banyak bengap, kita yang banyak menyembunyi, kita yang tak pergi belajar apa yang Rasulullah ajar. Jangan kata menyembunyi, pergi belajar pun tak lagi. Menyembunyi ni dah tahu cuma tak sampai. Kita ni nak bukan menyembunyi, mengaji pun tak. Baru kita faham masalah besar kita ni. Jadi yang tu takkan kita dapat kalau hanya setakat belajar sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kena pergi duduk lubuk dia, pergi duduk tempat dia, kena empuk kepala gitu, henyak gitu, ngaji kitab siang malam pagi petang, baru kita kan istilahnya kena gomoy, kena ganyang, baru kita sedar, wih, yang ni ke ilmu kena ngaji banyaknya aku tak tahu, bodohnya aku ni, ya Allah ampunkanlah aku. Baru rasa bersalah, baru kita akan tahu sifat Nabi Rasul macam mana. Nabi Rasul yang mereka ni maksum, tak ada buat dosa langsung, tapi dia kata apa? Sangat taat. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tiru kataan dia, tapi kita tiru je. Kita tak ada perasaan macam dia. Macam mana nak dapat perasaan macam tu? Kena belajar daripada ahli dia, faham macam mana dan kenapa mereka cakap macam tu. Kita bukan tiru secara melulu, tapi kalau kita faham mereka ni, Allah, kita akan kata hebatnya mereka ni, sangat taat, tak pernah ada dosa, sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam keadaan tidur dan keadaan jaga, tapi mengaku mereka ni masih membuat dosa dan salah. Masya Allah, jauh sangatlah kita. Baru kita akan tahu betapa hebatnya martabat Nabi Rasul, baru kita akan memuliakan mereka. Siapa akan ajar macam ni? Takat belajar sidik, amanah, tabligh, fatanah, hafal, tak dapat perasaan macam tu. Untuk macam mana nak dapat? Ngaji lama sikit lah. Dia duduk tempat dia, jumpa dengan ahli dia, baru kita akan dengar huraian-huraian mereka, ungkapan yang mereka keluarkan untuk mencerita Nabi Rasul ni bukan sebarangan orang. Perasaan mereka sendiri dengan Nabi Rasul pun jauh sangat perasaan kita dengan Nabi Rasul. Kita ni ada hubungan banyak apa yang kita duk fikir apa? Duit, pangkat, rumah, harta benda. Sorry lah saya sebut tu kan. Itu ialah kita hari-hari fikir apa? Makan lagi nak berserok apa, nak makan apa, sarapan apa, tengah hari, malam, siang, malam. Lepas tu nak kahwin bila, nak menikah bila, anak bila, ni besar, nak pergi cuti bila, makan duk hotel mana, duk Pulau Langkawi ke apa, contoh pergi Pulau Phuket ke apa, rabuh pergi tu. Ni pelancongan dah dibenarkan. Tapi pakai agensi lah, tak boleh pergi sendiri. Fikirlah nak pergi sini, makan angin sini, hotel ribu-ribu. Tak ada pun untuk buat selawat atas Nabi ribu-ribu. Tak ada. Jadi mana cinta kita? Cinta Allah, cinta Rasul. Jauh kita ni, satu kalau kita jumpa ahli dia, baru kita tahu banyak masalah kita ni. Mujurlah kita jumpa ada orang katuk kita sikit, barulah nak sedar. Itu yang nak sedar. Ada orang, apalah ustaz ni, buat susah-susah aje. Yelah, engkau nak senang, ikut engkau lah. Nak kata macam mana? Baik, balik pasal bicara kita punya kefahaman, ilmu nak diambil apa? Wajib sidik, amanah, tabligh, fatanah. Wajib pada Nabi Rasul adalah wajib akli, bukan wajib syar'i. Saya dah sebut sekali lalu definisi. Yang tu nak telan tu. Tu nak telan. Nak ambil faham yang muka saya celoteh tu satu
definisi ilmu situ. Jadi wajib syar'i apa beza? Wajib syar'i ni buat dapat pahala, meninggalkannya berdosa. Wajib akli macam mana? Mesti buat perkara tu, dan mustahil di sebaliknya. Itu wajib akli. Mesti benar, mustahil bohong, mesti amanah, mustahil khianat. Itu wajib akli. Maksudnya mustahil akli dengan mana ma la yutasawwaru fil akli adamu. Wujuduh, sorry. Saya sebut tu kena terbalik sikit. Kalau kata wajib aja, ma la yutasawwaru fil akli adamu. Kalau kata Rasul benar, mesti benar, tak mungkin dia bohong sama sekali. Itu tarikh wajib akli. Kalau wajib syar'i, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syar'i. Berbeza bumi langit antara wajib syar'i dengan wajib akli. Itu benda besar, awal-awal kena faham apa beza antara Nabi, sifat dia sidik, amanah, tabligh, batanah, dengan kat kita pun wajib juga. Kalau boleh dapatkan ciri tu, sidik, amanah, tabligh, batanah. Cuma kat kita wajib syar'i. Kat Nabi Rasul ni mereka adalah wajib akli. Itu baru mukadimah, baru buat Rasul. Tak ada apa-apa lagi. Baru nak faham Rasul tu siapa, kenapa, mengapa, macam mana nak belum apa lagi. Tu pun habis kitab pun baru baca sekali lalu. Situ dululah. Jadi 3 tu, yang tu pun nanti kita akan ambil faham, menyampaikan apa yang diperintahkan bagi makhluk. Panjang sampai bab dia tu kita sebut itu. Pasal ada ilmu yang nak faham dia elok, yang kita kalau tak faham, kita rasa macam kita kenal dah Rasul ni, macam kita faham dah sidik, amanah, tabligh, batanah tu. Rupanya tak kena gaya. Tambah bila kita kaitkan dengan Rasul-Rasul yang kita duk bercerita tentang hal mereka, rupanya kita cerita semua salah. Pasal apa? Pasal kita tak faham sidik, amanah, tabligh, batanah oleh Nabi Rasul. InsyaAllah sampai situ. Soalan kalau ada, sambung kita nanti mustahil. Jadi lawan dia mustahil, kita cerita kemudian lah. Situ nanti saya syarah nanti. Ya. Sama. Ke Jibril ni kerja dia menyampaikan wahyu kat siapa? Kat Nabi Muhammad seorang je ke kat semua? Tidak. Tu dah biasa mengaji tu. Berapa tahun dah mengaji? Banyak tahun dah tak? Masih tak faham lagi. Duk rasa Jibril bagi kat Nabi Muhammad aja. Yang lain Jibril orang lain bagi macam tu. No. Jibril ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW nisbah bagi wahyu Jibril. Satu, takkan ada Nabi Rasul yang tak kenal Jibril, mustahil. Mesti Jibril lah. Ya. Tanya pada orang yang tahu. Lain? Itu dululah, kalau tak ada kita sambung ni yang mustahil pada Rasul. Situ nantilah saya syarah. Dusta. Bila mustahil, mana dia dusta tu? Khianat. Maksudnya buat dosa, buat haram ataupun makruh. Mana dia haram makruh tu? Kita duk kata, Nabi Adam keluar pada syurga. Nanti saya cerita tu. Jumpa kitab tu hal. Dengar dulu prinsip, bagi faham tu. Nak baca kitab boleh je, lagi ngangah pula kan. Satu kita ada level baca, bukan tak mau baca. Saya mengaji memang yang mengaji mulut ada. Bila dah mengaji faham mengaji mulut disebut satu-satu. Betul, lalu kitab pula. Yes. Tak ragu langsung. Apa yang tutup guru duk cerita siapa? Dia ada istilah talaki dan dobtul kitab yang sebut bahasanya. Talaki yang mengaji dengan guru dengar dia cerita mulut ke mulut, dan dobit kitab pun ada. Kitab apa. Tapi ada kitab yang kalau yang kita baca, yang kita jumpa tu, bukan semua orang boleh menghadap kitab yang kita baca tu.
Kalau kita sebut kitab pun bagi kat dia, dia bukan faham cara nak ambil faham kitab tu. Satu, di atas kita faham guru siapa, memang guru kita. Mereka pula memang orang amanah menyampaikan pada kita. Memang dia cerita pun nak sampaikan matlamat macam sekali lalu saya sebut tadi. Oh, kita dengar tu, ambil. Itu talaki. Lepas tu ngaji pula cara nak faham kitab nahwu surah bahasa Arab pula tu. Tengok buka kitab, oi, semua ada. Tapi mujurlah kita jumpa tok guru dulu. Pasal dia dah cerita dah ke awal sebelum jumpa dalam kitab. Ni lebih talaki. Dia dah cerita pula full package, perfect package dia bagi. Kalau kita belajar kitab ni tak jumpa lagi hang ni, belajar kitab ni tak jumpa lagi hang ni, belajar kitab ni jumpa ada kitab lain tak ada lagi. Kita jumpa talaki, dia dah bagi full package. Ni keluar pada mulut dia tu full package, perfect package. Dia cerita macam ni, yang ni kau kena bawa. Jumpa kitab Siddiq Amanah Talib Tanah, kau tak tahu. Jumpa talaki, dia bagi full package. Ni kau kena bawa. Tambah dia dah bagi amalan. Ni amalan kau. Apa perasaan kau dengan amalan? Rasa beban ke rasa seronok? Masih rasa beban lagi. Usaha banyak lagi, belajar banyak lagi, kenal banyak lagi. Kau kena faham lagi apa perjalanan agama ni, baru kau akan rasa kasih. Satu masa ditanya pula macam, jaga tak amalan? Rasa beban ke rasa seronok? Zikir. Beban lagi. Kau tak faham lagi sebenarnya. Pesan kau rasa beban. Cari duit dulu rasa beban tak? Ada tahap cari duit rasa beban. Ada tahap cari duit seronok. Betul? Betul tak saya cakap? Ya. Sepatutnya kalau kita dengan Nabi Rasul zikir selawat ni beban ke seronok? Iya ke? Tak, saya nak tanya tu lah. Memang betul ke kita buat seronok? Ya Allah, la ilaha. Kalau orang panggil makan kon, panggil apa? Cik Dolah, marilah makan ni. Sakgi lah, tengah sedap ni. Allah, la ilaha. Kau ni kacau lah, potong steam aku lah. La ilaha. La ilaha. Ni martabak ni, orang panggil ni sup tulang ni, giabok ni. Astagfirullahalazim. Makanan ni syurga sedap lagi. Seronok lagi aku duduk selawat atas Nabi ni. Kau orang tak dapat rasa lagi. Aku dah rasa dah. Allahumma salli wa sallim ala. Tunggulah. Kalau tak makan pun habis dah. Tak ada herannya. Kita belum lagi dapat tahap tu. Cik Dolah dah dapat, tak apalah. Saya nak bagi contoh tu. Saya nak kata jadi nak cerita apa, kita jumpa guru ni, dia bagi full package tu. Kalau kitab tak jumpa lagi ni, tapi kita tak laki, dia jumpa dah, dia cerita dah satu. Dia asuh dah, dia ajar dah macam ni. Dia tanya dah kita prestasi kita. Bila tanya macam mana, ada rasa seronok ke rasa beban? Masih ada beban lagi. Masya Allah, tolong doa untuk saya duk rasa beban lagi. Tak apa, saya doa untuk kamu. Tu doa dia, kita takkan tunggu doa dia. Apa kita punya usaha untuk kita dapat kasih? Mengaji lagi, belajar lagi, faham lagi, doa lagi, berhenti lagi, doa lagi, minta lagi, musahabah lagi, mujalasah lagi, banyak sahabah lagi. Memang kena buat macam tu sampai istilahnya lazat dan seronok. Sepatutnya memang lazat dan seronok, tapi kita masih rasa beban. Bukan beban rasa, beban tahap gaban. Pergi tu ni tak habis-habis lagi, lamanya. Kalau zikir sampai sehari sepagi daripada subuh sampai pukul 8 tak berhenti macam 1000 kali macam. Tasbih tok guru pula ni. Panjang menjela-jela. Selagi tak sampai ujung tu bertemu kepala balik, dia tak berhenti zikir. La ilaha illallah. Macam beban kan seronok? Jawab elok. Belum tentu ni bila orang tu ni nak habis ni aku dah tak agak dah. Dia duk zikir lagi. Ini ngajar pun sama lah. Dia duk ngajar kami dah letih tak kira ni, kira nak baring je. Saya kena lah tu, satu saya sebut. Tengok guru semangat ni nak ajar kita ni, bagi kita faham macam ni. Kita dah tak kuat kalau boleh ku baring, punya sedap lah ni. Nafsu kita macam tu. Guru ni semangat ni cerita, kita kasih Allah Ta'ala ni. Dia yang bagi kita, dia bagi ni, dia tak ajak pada tu ke depan, dia bagi ilmu. Kita dah macam ni lah.
Oh, dia angkat doa dia tangan, oh lega itu. Boh, kita seronok tidur. Dia seronok menyampai. Lain tuan guru orang kita. Lain, jauh. Bila nak capai tahap dia? Bila? Ngaji lama sikit. Ada waktu dia kita kena ketukan tu. Ya Allah, baru hari ni aku sedar. Masa tu bila nak tunggu masa tu mana kita nak tahu. Kerja kita usaha buat, jangan putus asa dengan rahmat Allah Taala. Itulah sekali tu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwarat al-ardha min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakarka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika كل ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.